Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Turun Anwar, Himpunan Turun Anwar. Pemimpin perlu menghentikan perbodohan rakyat, ikut himpunan tersebut. Dalam berita 757 menulis tentang tajuk dan isu itu. Ramai juga yang setuju dengan apa yang di-highlightkan oleh berita ini, yaitu pemimpin-pemimpin yang mahu mendorong rakyat ikut himpunan itu perlu berhenti memperbodohkan rakyat atau menunggang isu rakyat. Karena ramai netizen kata, apa sebenarnya yang mahu dibuat oleh pembangkang yang kelihatan bukannya memperjuangkan rakyat, tapi mereka lebih kepada memperjuangkan tekak sendiri, kata netizen. Menurut berita ini, buang masa sahaja, turun himpunan, kemudian melalak di tepi jalan. Kalau nak turunkan Anwar, jangan bodohkan rakyat, kata berita 757. Bagaimana pula pendapat Anda semua? Bagi mereka yang ingin atau terfikir atau masih di atas pagar, mahu ikut atau tidak, nasihatnya mudah. Jangan buang masa, ikut turun himpunan jalanan tersebut. Tidak payah ikut. Tidak perlulah ikut himpunan tersebut. Buat apa nak ikut himpunan tersebut yang tidak memperjuangkan rakyat pun? Apa yang mereka coba perjuangkan semata-mata ialah sudah diselesaikan. Lihat saja perjuangan mereka itu. Persoalannya sekarang, benarkah dakwaan imej negara jatuh di bawah Perdana Menteri ke-10 yang mereka kata mereka mahu menumbangkan Anwar itu? Jawapannya sebentar lagi saya bacakan kepada Anda semua. Sebelum itu saya nak kongsi dengan Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita sukar untuk sembuh daripada penyakit. Apabila imun badan kita menjadi lemah, apabila imun badan kita rendah, apabila imun badan kita bodoh dan menyerang diri kita sendiri, kita tidak sembuh daripada penyakit dan kita kena penyakit dengan mudah. Tetapi dengan ringkas dan secara umumnya, apabila imun badan kita menjadi kuat, apabila imun badan kita dididik menjadi bijaksana, dirangsang untuk bertindak melawan penyakit, maka kita boleh sembuh daripada semua jenis penyakit. Imun badan ini, dia seperti dokter di dalam tubuh badan kita. Oleh sebab itulah, apabila imun badan kita menjadi kuat, maka kita ada dokter dalam badan yang merawat kita sendiri melalui imun badan. Jadi itu sebabnya dapatkan produk terapi imun Transovector ini melalui nombor telepon yang tertera. Dan ini ialah produk yang diluluskan KKM, halal dan diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, bahkan di seluruh Malaysia. Produk ini ialah penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran abad ini. Dapatkannya untuk Anda mendapatkan semula kesehatan yang Anda impi-impikan. Baiklah saudara-saudara sekalian, benarkah dakwaan imej negara jatuh di bawah Perdana Menteri Anwar Ibrahim? Jawapannya, ini faktanya. Dakwaan bahawa imej negara jatuh di bawah kepimpinan Perdana Menteri Anwar Ibrahim adalah bersifat persepsi politik yang tidak berasaskan fakta objektif. Berikut adalah fakta-fakta dan pencapaian yang membuktikan sebaliknya. Pertama, melalui Anwar Ibrahim, negara kita dapat pengiktirafan antarabangsa tertinggi sejak berpuluh tahun. World Economic Forum 2024, Malaysia diiktiraf sebagai antara negara yang menunjukkan reformasi ekonomi progresif dalam kalangan negara membangun. United Nations Development Program UNDP, Malaysia mencatatkan peningkatan skor dengan Indeks Pembangunan Malaysia atau Manusia HDI. Financial Times dan Bloomberg memuji dasar fiskal dan ketegasan kerajaan dalam menangani ketirisan, rasuah dan pembaziran. Kedua, hubungan diplomatik dan perdagangan kita semakin mantap. China dan ASEAN, Perdana Menteri Anwar Ibrahim mengukuhkan kerjasama strategik Malaysia-China termasuk pelaburan teknologi, pendidikan dan infrastruktur bernilai berbilion ringgit. Turki, Arab Saudi dan Emirat Arab Bersatu UAE, misi perdagangan Perdana Menteri ke-10 membawa pulang pelaburan besar dalam sektor halal, tenaga bersih dan digital. Hubungan Selatan Global, Perdana Menteri ke-10 memainkan peranan penting
dalam G77 dan China dan memperjuangkan keadilan ekonomi global. Jadi, di mana sudutnya, di mana celahnya yang kadangnya Anwar Ibrahim tidak berjaya membuat negara menjadi kuat? Benarkah dakwaan imej negara jatuh? Di mana celahnya? Saudara, selain daripada itu, yang ketiga ialah ketegasan negara ini di bawah kepimpinan Anwar Ibrahim dalam soal Israel dan sokongan kepada Palestin. Perdana Menteri ke-10 telah menjadi suara lantang dalam ASEAN dan OIC menentang kekejaman Israel. Malaysia menerima pengikrafan sebagai antara negara paling konsisten menyokong perjuangan rakyat Palestin melalui Al Jazeera 2024. Perdana Menteri ke-10 mendesak reformasi PBB dan menuntut kuasa veto ditamatkan demi keadilan sejagat. Keempat, fakta yang keempat, tiada siapa yang berani untuk mahu menafikannya. Ekonomi negara menunjukkan pemulihan yang berkesan. KDNK negara bertambah positif selama 4 suku berturut-turut. Sumber Jabatan Perangkaan Malaysia. Manakala ringgit semakin stabil dan keyakinan pelabur luar kembali meningkat. Kadar inflasi menurun berbanding semasa pentadbiran sebelum ini. Yang melalak, yang bising, menjerit-jerit di tepi jalan. Semasa pentadbiran mereka, tanya berapakah kadar inflasi berbanding Anwar Ibrahim. Mereka pastikan toy. Kelima, takbir urus yang lebih telus dan berintegriti. Penubuhan semula jawatan kuasa reformasi institusi. Peningkatan peranan SPRM dan PSC dalam menyiasat kes berprofil tinggi. Perjanjian antara kerajaan dan pembangkang MOU Transformasi dan Kestabilan Politik masih menjadi model untuk negara membangun. Secara umum dan ringkasnya, serangan politik penuh andaian. Serangan terhadap Perdana Menteri ke-10 oleh sesetengah pihak bersandarkan persepsi, sentimen dan andaian semata-mata, bukannya data. Malah ada kemungkinan terdapat individu yang merasa tergugat kerana dasar Perdana Menteri ke-10 yang sedang membersihkan sistem daripada legasi penyalahgunaan kuasa. Jadi saudara, mengapa ada yang gelisah mahu turunkan Anwar sebelum PRU? Kerana reformasi sedang menelanjangkan penyalahgunaan kuasa lama. Kerana siasatan terhadap dana politik dan salah guna kuasa sedang mendekati golongan elit lama. Kerana Anwar tidak tunduk kepada elit deal atau kompromi dengan kartel korupsi. Imej negara bukan jatuh, tetapi sedang dibersihkan. Kegelisahan dan kecaman terhadap Perdana Menteri ke-10 datang dari kelompok yang kehilangan kuasa dan takut diadili. Rakyat wajar menilai berdasarkan fakta, bukan propaganda atau emosi. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen Anda. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Perbincangan hari ini memerlukan Anda menulis komen di dalam ulasan kali ini. Persoalannya paling mudah. Kita nak bincang bukan ikut emosi. Kita bincang kali ini ikut secara ilmiah. Dengan pemikiran logik akal kita, dengan pemikiran bijaksana kita, bukan diikuti oleh emosi semata-mata. Persoalannya ialah, saudara-saudara sekalian, kalau betul mereka nak Anwar Ibrahim, nak turun jawatan dan letak jawatan, seperti yang dituntut oleh ketuanya Tun Mahathir Mohamad. Persoalan sekarang, jawab secara ilmiah, jangan ikut emosi. Anda share kepada semua orang tentang persoalan ini supaya kita boleh bincang hala tuju negara kita. Kalau Anda sayang negara ini, jom kita bincang bersama persoalan ini secara ilmiah. Soalan seriusnya ialah, kita nak bincang secara matang. Kalau Perdana Menteri ke-10 Anwar Ibrahim turun, melepaskan jawatan, letak jawatan sebagai Perdana Menteri, mestilah penggantinya sudah ada. Yang sekarang ini terdekat yang boleh menggantikan Anwar Ibrahim jika mengikut kebiasaan dan convention ialah timbalan Perdana Menteri. Bermaksud kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, penggantinya sudah tentu sama ada Zahid Hamidi atau Fadilah Yusof.
Yang sekarang ini menggalas timbalan Perdana Menteri dan pastinya secara konvensinya akan dilantik jadi Perdana Menteri. Atau sesiapa sajalah daripada kalangan ahli parlimen kerajaan perpaduan. Betul tak? Tidak mungkinlah ianya tiba-tiba diambil oleh Perikatan Nasional. Kerana kerajaan perpaduan sekarang bukannya tumbang. Kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, tidak bermaksud kerajaan perpaduan ini tumbang. Jadi kalau Anwar Ibrahim letak jawatan, siapa agak-agaknya yang sesuai? Soalan pertama, yang pembangkang buat demo turun Anwar ini, sebenarnya mereka mengharapkan siapa sebenarnya yang jadi Perdana Menteri. Seriuslah, aku nak tahu jawapan Anda daripada Anda semua. Tapi sebelum itu, sementara Anda menaip dan menulis jawaban Anda, saya perkenalkan dulu kepada Anda semua. Ini terapi imun Transofector for Life. Terapi imun ini meningkatkan imun badan kita sehingga 400%. Secara umum dan ringkasnya, kita kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita tak sembuh daripada sebarang jenis penyakit karena imun badan kita yang celaru, bodoh dan tidak bertindak kuat lagi. Dan kita juga sukar untuk sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang tidak bijaksana. Sehingga imun badan kita juga melawan diri kita sendiri, menyerang diri kita sendiri. Tetapi dengan terapi imun ini, imun badan kita diajar untuk menjadi kuat, dididik untuk menjadi bijaksana. Apabila imun badan kita menjadi bijaksana, kuat dan luar biasa, maka dia akan menjadi doktor yang bertindak melawan penyakit dari tubuh badan kita, dari dalam tubuh badan kita. Jadi secara ringkasnya, kan elok dalam badan kita ada doktor yang menyembuhkan kita sendiri. Dapatkan produk ini melalui nombor telepon yang tertera, dan produk ini lulus KKM, diperakui oleh dokter-dokter di seluruh dunia, penemuan paling bersejarah dalam dunia kedokteran pada abad ini, dan juga halal. Dapatkannya melalui nombor telepon yang tertera. Baiklah saudara-saudara sekalian. Saya ulang sekali lagi soalan pertama tadi. Yang pembangkang buat demo mahu turun Anwar itu sebenarnya mereka mengharapkan siapa sebenarnya yang jadi Perdana Menteri. Seriuslah, kita nak tahu. Kalau Anwar Ibrahim turun, siapa dalam kalangan ahli parlimen kerajaan perpaduan ini yang dikehendaki oleh rakyat jadi Perdana Menteri? Jangan-jangan kalau Zahid jadi Perdana Menteri pun lagilah Anda berhimpun. Kalau Fadilah Yusof jadi Perdana Menteri pula, tak tahulah apa pula respon ataupun komen Anda. Tapi soalan yang kedua, kalau cukup jumlah sokongan, siapa bakal Perdana Menteri dari Perikatan Nasional? Ini pun kita nak tahu juga. Takkan jawapan general direct terus bagi tahu nama pun tiada. Yang itu, bincanglah secara ilmiah. Soalan kedua ini cukup kritikal. Sejak dulu sampai sekarang, Perikatan Nasional masih bertelaga. Masih lagi tidak ada jawaban yang konkret. Siapa calon Perdana Menteri mereka kalaulah Anwar Ibrahim atau kerajaan ini tumbang. Kalau betullah dorang cukup jumlah, mereka undi di dalam parlimen dan Anwar Ibrahim kalah dalam undi belah bahagi atau undi tidak percaya, siapalah Perdana Menteri yang datang dari Perikatan Nasional? Kalau nak sorong semula Muhyiddin Yassin, sudah tentu rakyat juga akan marah lagi. Kalau nak sorong lagi Hadi Awang, sudah tentu ramai lagi yang tak puas hati termasuk Parti Bersatu. Di sinilah jawabannya. Jadi sekarang nak tanyalah kepada kamu yang mahu sangat turun Anwar, yang berarak di sana sini, kamu jawab dulu dua soalan ini. Yang pembangkang buat demo turun Anwar ini, siapa sebenarnya yang kamu mahu jadi Perdana Menteri? Tolong tulis dalam ruangan komen. Dan kalau betullah Perikatan Nasional pembangkang mempunyai jumlah sokongan yang banyak, yang cukup, siapa bakal Perdana Menteri daripada Perikatan Nasional? Takkan jawapan general. Tak nak jawapan general. Tak mahu nak jawapan general. Kita mahu jawapan yang direct terus bagi nama. Itu yang paling penting. Itu adalah persoalan daripada Firdausi 89. Apabila pendapat Anda? Share video ini kalau kamu suka dan berikan komen dengan tanda pagar. Kami sayang Malaysia. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel.
Sekarang persoalan paling besar, sampai bila Perikatan Nasional dapat bertahan? Adakah sudah tiba waktunya untuk kita meramalkan bahwa Perikatan Nasional akan tumbang dan bubar? Menjadi persoalan sekarang ialah seakan-akan PAS kini seperti melukut di tepi gantang yang tidak dipedulikan lagi oleh pasangannya, yaitu Bersatu, dan kini menurut seorang netizen di dalam Facebook sekadar pengikut bisu yang dicucuk hidung. Benarkah itu berlaku kepada PAS dan Perikatan Nasional? Kemarin heboh di media sosial, juga viral di media sosial, apabila satu himpunan yang melibatkan Muhyiddin dan Blok Pembangkang atau Blok Bebas telah berhimpun tanpa kelibat PAS. Di mana PAS? Soalan itu telah dijawab oleh pemimpin PAS. Mereka kata mereka mempunyai program yang lain. Itu jawaban yang selamat. Semua orang pun boleh jawab dengan program yang lain. Tapi menjadi tanda tanya, dalam ramai-ramai pemimpin PAS, takkanlah semuanya pergi ke program lain itu. Takkanlah mereka tak menghantar satu orang pun wakil yang untuk berbincang di dalam perbincangan penubuhan penubuhan barisan baru pembangkang tersebut. Jadi kini sekarang Muhyiddin pula sanggup menguburkan mufakat nasional dan payung Melayu. Kini beberapa orang pemimpin baru menjadi sasaran Muhyiddin, yaitu P. Ramasamy, Wate Morty, dan Arul pula menjadi tunggangan terbaru. Dan semuanya gara-gara mungkin sebab untuk mendapatkan kuasa semula. Jadi pertanyaannya semula, sampai bila Perikatan Nasional ini mampu bertahan lagi? Sebelum Anda teruskan atau kita teruskan ulasan ini, saya nak perkenalkan dulu kepada Anda semua, ini terapi imun Transovector for Life. Terapi imun ini meningkatkan daya imun badan kita sehingga 400% dengan fungsi menyokong, membimbing, mendidik, dan menguatkan imun badan kita. Selain itu, ia juga mendidik imun badan kita menjadi sangat bijaksana, mengawal dan melawan penyakit. Secara umum dan kasarnya ataupun secara ringkasnya, kita sukar sembuh daripada penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita senang kena penyakit karena imun badan kita yang lemah. Kita juga tidak sembuh-sembuh daripada semua jenis penyakit karena imun badan kita yang bodoh. Tetapi dengan peningkatan daya imun badan, kita boleh jadi kuat, kita boleh jadi sehat karena imun badan kita menjadi seperti doktor di dalam tubuh badan kita. Bayangkan, di dalam tubuh badan kita ada doktor yang bijaksana. Itu sesuatu yang baik. Jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan kesehatan Anda semula dengan menghubungi nomor telepon yang tertera. Ingat, produk ini diluluskan KKM, halal, dan paling penting, ini penemuan paling bersejarah di abad ini. Dan satu lagi, ianya adalah diperakui oleh dokter-dokter. Anwar Ibrahim melalui Kerajaan Madani sudah pun membayar hutang negara 1MDB sebanyak 48,06 bilion daripada jumlah 57,8 bilion hasil dari cukai rakyat.
Itu pun Walam Jib risau dengan bosku, nak dibebaskan pula. Jadi selama ini orang lain yang buat utang, orang lain pula yang bayar. Itulah ceritanya. Jadi sekarang kita nak tanya satu kali lagi soalan itu. Apa masa depan Perikatan Nasional? Masih mampu bertahankah atau patut dibubarkan saja? Karena ada kata Perikatan Nasional sekarang gagal menjadi semak imbang negara. Sekian dulu, kita jumpa lagi. Bye-bye.